Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita teruskan dengan maklumat-maklumat yang agak terkini. Yang pertama, kebakaran hutan di California, Amerika Syarikat. Berlaku kebakaran besar hutan di utara California, mengakibatkan lebih 2 bandar hangus dijilat api. Api memusnahkan lebih 180,000 hektar hutan. Ini merupakan kebakaran terburuk dalam sejarah moden California. Yang kedua, Brunei melaksanakan peraturan penjarakan sosial ketat selepas negara itu melaporkan 8 kes baharu C19. Ini merupakan kes jangkitan tempatan yang pertama kali dilaporkan di negara itu sejak 6 Mei tahun lepas. Jadi di Brunei buat seakan-akan lock lah 2 minggu. Brunei ini tahun lepas dia buat lock dalam 2 bulan. Kemudian mereka dapat hidup seakan-akan macam biasalah. Lama, lebih 1 tahun lebih. Dan sekarang ni baru pula buat lock semula. Jadi kaedah dia pun nampak bagus juga dan terbukti berjaya. Ada saja kes dia terus lock. Itu cara Brunei. Yang ketiga, Perdana Menteri Republik Czech dibaling telur. Perdana Menteri Saint Vincent and Grenadines dimasukkan ke hospital selepas cedera kepada kepala dalam protes yang membantah cadangan mewajibkan suntikan C19. Seterusnya, di negara kita kes-kes harian pun dah naik. Dalam beberapa hari kebelakangan ini kita tengok 19,000, 20,000 area situlah. Dulu beberapa bulan sudah, masa tu kes harian 7,000, 8,000, 9,000 sehari. Ramai-ramai orang minta supaya dibuat total lockdown di media sosial dan kemudian dibuatlah. Jadi kita ni sebenarnya sebab risau. Kita takut waktu itu kan. Dan dengan harapan dapat dikurangkan kes-kes harian. Tu masa 7,000, 8,000, 9,000 tu kita minta buat lock. Dan sampai sekarang ni dah 19,000, 20,000 sehari. Harap-harap tak naiklah lagi. Sebab nampak lebih teruk daripada yang hari tu. Harap-harap lepas ni makin kurang lah, dengan izin Allah. Seterusnya, persoalan. Sebelum ini kita bercerita tentang Tamim Ad-Dari. Jadi ada persoalannya. Dalam hadis tu dikatakan Pulau Dajjal ini dikaitkan dengan tempat matahari terbenam. Maksudnya sebelah maghrib lah, sebelah barat. Jadi macam mana penjelasannya? Sebab kita kata mungkin di Socotra kan? Atau Socotra. Jadi salah satu kaedahnya, para penonton boleh Google Maps dan zoom in ke Pulau Socotra dan tengok pada bahagian barat dia. Tengok dari atas. Kokoklah apa-apa yang boleh nampak di situ. Tengok dia punya struktur tanah semua kan, ketinggian. Mungkinlah ada sesuatu Pulau Socotra yang sebelah barat dia tu. Kemungkinan Tamim Ad-Dari dan rombongannya mereka mendarat di sebelah barat pulau itu. Tu yang dikaitkan dengan matahari terbenam. Jika kita tengok maps tempat itu, memang adalah tempat pendaratan yang bagus. Dan ada juga yang kawasan pantainya kecil, dan ada kawasan yang tak ada pantai pun. Mungkin ada batu-batu karang yang tak sesuai untuk dijadikan tempat berlabuh. Antara tempat yang bagus itu, berdasarkan peta itu, ada satu pantai namanya Pantai Shoat. Dan di sana juga ada satu lagi tempat namanya Lagun Ditwah. Dan kelihatan juga ada satu pantai yang besar juga tapi terpencil dan tak disebutkan namanya.
Mungkinlah kita cuba-cuba tengok di sana kot terperasan sesuatu di sebelah bahagian barat dia tu. Okey, seterusnya. Nak sambung pengisian kita kali yang ke-36 hari ini. Cerita tentang Pulau Socotra lah. Pada tahun 2001, ada satu kumpulan speleologis dari Belgium datang ke Pulau Socotra. Apa itu speleologis ni? Mereka ni orang-orang ahli-ahli dalam mengkaji gua. Jadi tentulah ada beberapa sebab, beberapa faktor yang mereka ke sana. Tapi masih ingat lagi tak masa Tamim Ad-Dari tiba di pulau tersebut, sama ada pulau tu benar Socotra ataupun pulau lain, Tamim ada melawat Dajjal. Ketika itu Mr. D ni berada di mana? Berdasarkan hadis itu, ada yang kata dia berada di satu yang macam bilik, ada yang kata dia berada di dalam gua, ada yang kata dia berada di dalam biara di pulau tersebut. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan, kerana zaman dulu-dulu memanglah bilik-bilik ataupun ruang-ruang semula jadi, termasuklah gua, memang menjadi salah satu tempat pilihan untuk dijadikan sebagai biara dan yang seumpama dengan biara itu. Jadi ahli-ahli kaji gua ni, mereka sudah pergi ke sana buat kajian apa yang mereka dapat. Yang tak diceritakan kita tak tahulah, tapi yang diceritakan tu kita nak share. Dikatakan mereka ini telah menemui prasasti-prasasti, atau dalam bahasa kita macam batu bersurat lah, atau yang bertulis lah, pada batu-batu. Mereka jumpa lakaran-lakaran, jumpa gambaran-gambaran dan juga objek-objek arkeologi. Kata mereka, barang-barang ini ada yang ditinggalkan oleh para pelaut yang singgah ke pulau itu pada abad ke-1 Masihi, abad pertama Masihi dan abad ke-6 Masihi. Dalam lingkungan itulah. Kalau kita ingat lagi, Tamim Ad-Dari pun sekiranya benarlah dia tiba di pulau itu pada abad ke-7 Masihi. Biasalah, barang-barang yang kita bawa belayar atau bawa ke mana-mana, memang kadang-kadang tu ada antaranya barang-barang lama, bukan barang zaman kita itu saja. Contohnya mata wang. Mungkin orang itu dia pergi mengembara, dia bawa satu mata wang yang masih lagi digunakan, sedangkan mata wang itu dah keluar 100-200 tahun sebelum itu. Mereka juga boleh jadi membawa kayu-kayu, peti-peti, senjata-senjata yang mungkin dah 100-200 tahun punya barang, tapi masih elok mereka bawa dan mereka tinggal di sana. Jadi bukan sesuatu yang pelik lah kalau Tamim Ad-Dari dan kumpulannya bawa juga barang-barang yang sedemikian. Buku-buku, manuskrip-manuskrip pun sama juga. Kadang-kadang kita bawa benda yang lama kan. Sebahagian besar teks yang mereka temui itu ditulis dalam tulisan India Brahmi. Selain itu, ada jugalah sikit-sikit dalam bahasa Arab. Bahasa Arab Lorat Selatan lah. Semenanjung Tanah Arab tu bahagian bawah kan. Bahasa Arab kawasan situ. Ada juga sikit-sikit daripada bahasa Ethiopia di Afrika, bahasa Greek dan lain-lain. Tapi yang banyaknya tulisan India Brahmi. Ringkas kata tulisan yang dari benua India lah. Kalau ikut bahasa Melayu lama kita sebut benua India. Sebab sekarang tak sebut benua dah. Yang berkait dengan tulisan-tulisan India Brahmi ni mungkin kita akan sentuh nanti dalam kuliah yang akan datang. Baik. Sebelum itu, memang sudah ada dah kuasa-kuasa armada, kuasa-kuasa armada laut yang singgah. Tapi mereka singgah di pulau itu atas tujuan-tujuan kekuasaan lah, tujuan-tujuan ketenteraan. Pada tahun 1880, ni ada pengkaji. Yang ini yang bukan atas tujuan ketenteraan, tapi memang nak kaji. 1880 ada orang Inggeris, orang dari Scotland datang. Dia ni ahli botani yang berkait dengan tumbuh-tumbuhan. Dia datang tu tentulah buat kajian kan? Bukannya melancong.
Dan pada tahun 1896, ada lagi 2 orang penjajah Inggeris datang dan buat kajian. Ni nak menunjukkan mereka memang minat dengan yang pulau ini. Pada tahun 2016, UAE, Emirah Arab Bersatu, buat pengkalan tentera di situ. Walaupun Pulau Socotra ini di bawah Yaman, UAE dia boleh buat pengkalan tentera. Sikit demi sikit nanti kita akan tengoklah siapa dia UAE ni. Kemudian tentera Saudi pun semakin rajin datang ke Socotra ni. Seterusnya, sepanjang tahun 2020, UAE berjaya membawa Israel ke sana. Tentera pun dia bawa, pelancong-pelancong rakyat Israel pun dia bawa juga. Dipercayai, disyaki, UAE dan Israel ini ada bekerjasama untuk membina pengkalan perisikan. Pengkalan perisikan tempatnya di Pulau Socotra. J-Forum, satu laman komuniti Yahudi berbahasa Perancis. J itu Jew lah kot. Yang berpusat di Paris berkata, UAE dan Israel sedang berusaha untuk membangunkan pengkalan perisikan di Pulau Socotra. Kita bayangkan, Pulau Socotra itu milik Yaman. Tapi UAE dapat bawa Israel masuk dan bertapak di sana. Jadi mengapa Pulau Socotra ini sangat penting kepada Israel? Selain daripada atas isu-isu ketenteraan dan keselamatan, adakah berkait juga dengan zaman akhir ataupun dengan Mr. D terus? Sejak normalisasi UAE, Israel, dah ramai pelancong Israel dibawa ke Pulau Socotra. Sejak tahun lepas lagi dah mula bawa dah. Dan Yaman pun tak mampu nak buat apa-apa lah, sebab dia ada isu-isu lah, peperangannya, isu dalamannya, isu sokongan UAE kepada pihak-pihak yang berjuang di sana kan, panjanglah isunya. Jadi tak boleh buat apa-apa. Walaupun di dalam wilayah dia, UAE boleh bawa Israel masuk. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah gambar-gambar pelancong-pelancong dan video macam mana orang Israel seronok ada di sana. Macam-macam gaya dia buat. Jadi persoalan kita, sekiranya benar Dajjal terkekang di Pulau Socotra, adakah dia sudah ditemui? Yang kedua, sekiranya benar Dajjal terkekang di sana, apakah dia sudah dilepaskan? Dah bebas lah. Yang ketiga, sekiranya dia sudah bebas, ke mana dan di mana dia sekarang? Yang keempat, jika belum bebas lagi, mereka duk cari lagi dalam gua, sebab gua-gua di sana tu dalam-dalam. Belum habis dikaji. Jika belum dibebaskan, bila agak-agaknya? Lambat lagi kah? Ataupun sudah dekat kah? Sekiranya dia keluar nanti, dia nak pergi ke mana? Yang kita tahu berdasarkan hadis-hadis, dia akan pusing dunia lah. Pusing dunia, kecuali Makkah dan Madinah. Situ dia tak boleh masuk. Dajjal ni nanti, bila dia dah keluar, dia ni akan dianggap sebagai Tuhan. Mungkin dia tak cakap secara langsung, ataupun dia buat dua-dua sekali. Dia cakap secara langsung pun dia secara tak langsung pun ia juga. Nak menunjukkan dia tu Tuhan. Ketika itu keputusan-keputusan dia tak boleh dilanggar, tak boleh dibantah, tak boleh ditolak. Ramai manusia akan takut nak menidakkan perintah-perintah dan larangan-larangan dia. Maka ramailah orang akan patuh. Itulah salah satu yang kita katakan tu, dia tu macam Tuhan. Yang akan akur secara sukarela pun akan sangat ramai, sebab ialah dia yang neraka dia gambarkan macam syurga. Kan? Yang benar, yang syurga dia gambarkan macam neraka. Jadi ramai orang pun akan terikut, terpengaruh. Jadi semoga kita ni terselamat daripada tewas dengan fitnah-fitnah
Dajjal dan orang-orangnya dan pasukan-pasukannya. Jadi untuk hari ini sekadar itu sahaja dulu, insya-Allah. Ada masa kita sambung lagi lah.